Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan dengan tajuk pergerakan dan juga pertukaran gas di dalam badan manusia. Kita fokuskan di dalam badan manusia adalah di antara alveolus dan juga sel badan. Okey, perhatikan gambar raja. Ini adalah alveolus, ini adalah kapilari darah dan ini adalah sel badan. Gas yang akan mengalami pertukaran adalah gas oksigen dan juga gas karbon dioksida. Okey, jom kita imbas kembali apa yang berlaku sebelum ini. Okey, kita akan sedut gas oksigen. Okey, daripada trakea kemudian pergi ke bronkus, bronkiol dan sampailah di dalam alveolus, di dalam paru-paru. Bermaksud udara yang disedut itu mengandungi gas oksigen dengan kepekatan yang lebih tinggi di dalam alveolus berbanding di dalam kapilari darah. Okey, perhatikan dalam kapilari darah itu kita ada sel darah merah. Bermaksud oksigen daripada alveolus akan meresap masuk ke dalam kapilari darah dan seterusnya ke dalam darah daripada kepekatan tinggi di alveolus kepada kepekatan rendah di dalam kapilari darah. Perhatikan gas oksigen terlebih dahulu. Tentu anda tertanya, kenapa sel darah merah tu berwarna merah gelap? Ini adalah disebabkan ada satu pigmen dalam sel darah merah itu. Pigmen itu namanya apa? Pigmen itu namanya hemoglobin. Hemoglobin inilah yang memberikan sel darah merah itu berwarna merah gelap. Mengapa hemoglobin ini sangat penting? Hemoglobin ini sangat penting dalam proses pengangkutan oksigen. Apabila oksigen daripada kepekatan tinggi daripada alveolus meresap masuk ke dalam kapilari darah dan seterusnya ke dalam sel darah merah, oksigen akan bergabung dengan pigmen berwarna merah ini iaitu pigmen hemoglobin. Jadi oksigen akan bergabung dengan hemoglobin untuk membentuk oksihemoglobin di dalam sel darah merah. Perhatikan persamaan tu. Okey, Hp tu maksudnya hemoglobin bergabung dengan oksigen akan menjadi oksihemoglobin. Apabila oksihemoglobin ini terbentuk, ia merupakan satu subatan yang tidak stabil. Ia boleh terurai apabila kepekatan oksigen ini diperlukan di dalam kawasan yang berkepekatan rendah dan oksihemoglobin ini akan berwarna merah cerah. Apabila oksihemoglobin bergabung di dalam kapilari darah, di mana kapilari darah dekat dengan alveolus di dalam paru-paru akan dibawa ke jantung daripada paru-paru itu akan dibawa ke jantung dan seterusnya akan dipam ke seluruh badan iaitu kesasarannya iaitu di dalam sel badan. Apabila darah dipam daripada jantung ke sel badan, di mana sel badan tu mempunyai kepekatan oksigen yang rendah. Maksudnya dalam sel badan tu tidak cukup oksigen. Apa yang akan berlaku pada oksihemoglobin dalam darah tadi? Okey, oksihemoglobin ini merupakan subatan yang tidak stabil. Jadi apabila dia tiba di kawasan yang berpekatan rendah, maksudnya di kawasan tu tiada ataupun kurang oksigen, iaitu kita fokuskan ke dalam sel badan, maka oksihemoglobin itu akan terurai untuk membebaskan gas oksigen. Maka apa yang berlaku? Sel badan kita pun mendapat oksigen apabila oksihemoglobin terurai menjadi oksigen. Perhatikan persamaan tersebut. Oksihemoglobin terurai akan membebaskan oksigen dan juga hemoglobin. Apabila oksihemoglobin terurai menjadi oksigen di dalam sel badan, maka satu proses lagi akan berlaku di dalam sel badan, iaitu proses respirasi. Apa yang dimaksudkan dengan proses respirasi dan apa kaitan dengan oksigen yang telah terurai daripada oksihemoglobin? Oksigen yang terurai tadi akan mengoksidakan molekul makanan dalam bentuk glukosa daripada proses pencernaan dan akan menjadi tenaga. Itulah yang dimaksudkan sebagai proses respirasi, pengoksidaan glukosa untuk menjadi tenaga dan seterusnya penyingkiran bahan kumuh seperti karbon dioksida dan juga wap air.
Imbas kembali, proses respirasi ini berlaku di dalam sel mitokondria. Okey, sel mitokondria di dalam sel badan akan menjalankan proses respirasi untuk menghasilkan tenaga, di mana oksigen digunakan untuk mengoksidakan glukosa untuk menjadi tenaga dan karbon dioksida akan disingkirkan keluar. Okey, karbon dioksida akan disingkirkan dengan cara proses resapan ke dalam kapilari darah dan diangkut ke dalam alveolus untuk disingkirkan semasa mekanisme hembusan nafas.